Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam siri ceramah saya, pengasas Luqman Herb Center. Topik yang kita akan berbincang pada hari ini ialah satu topik yang sangat kontroversi. Saya sampai letih membaca pro dan kon. Imunisasi kepada COVID-19. Sebenarnya imunisasi ini telah berjalan di Malaysia sejak saya kecil lagi. Sebelum tu pun mungkin dah ada. Nampak? Ni. Bekas-bekas imunisasi made in Malaysia. Sini. Imunisasi. Nampak ni? Kena cucuk macam-macam. So, tidak ada apa masalah pun dalam tahun 70-an, 80-an bila kerajaan kata cucuk imunisasi, semua orang pun nak diimunkan. Sejak perkembangan social media ni, internet ni, maka timbullah dua pihak. Ada pihak yang menyokong imunisasi, ada pihak yang menentang imunisasi. Setiap satu ada hujah masing-masing lah. Di antara hujah-hujah kepada imunisasi COVID, kononnya dia tidak dikaji dengan sempurna sebab selalunya vaksin ni akan mengambil masa yang sangat lama untuk dibuat. Mana mungkin boleh menghasilkan satu vaksin dalam masa setahun dan sebagainya. Saya bukan pakar vaksin, saya pakar perubatan tradisional dan komplementari. Saya tak dapat nak komen tentang pembuatan vaksin sebab kebanyakan orang yang bercakap ni bukan tahu pun. Dia pula dapat berita dari pihak lain. Dan kebanyakan hujah-hujah yang menentang pemvaksinan COVID ni adalah hujah-hujah yang tidak kuat sebenarnya. Di sini saya ingin memberitahu, saya sebagai pengamal perubatan tradisional komplementari Luqman Herb Center tidak bila saya sebut tidak ni, mesti banyak ingat tidak sokong pemvaksinan. Tidak, saya sokong pemvaksinan. Saya tidak menentang pemvaksinan. Kenapa? Vaksin ialah satu cara untuk mengaktifkan antibodi badan kita untuk menentang satu jenis patogen, microbes, yang akan masuk ke dalam badan kita untuk merosakkan badan kita. Jadi vaksin ni macam kita hasilkan antibodi, sediakan payung sebelum hujan. Umpamanya sediakan payung sebelum hujan. Iaitu kita sediakan antibodi dalam badan kita kepada satu jenis patogen sebelum patogen itu tiba. Dan pembuatan vaksin ni pula ada banyak metod. Zaman dahulu mungkin mereka ambil satu kuman, kemudian lemahkan kuman tu, matikan kuman tu, kemudian buat menggunakan begitu. Kajian RNA, kajian DNA dan sebagainya. Sekarang wujud cara-cara yang di luar jangkaan kita untuk menghasilkan result yang dikehendaki. Iaitu sesuatu bahan disuntik ke dalam badan kita untuk menggerakkan tindak balas dalam badan kita untuk menghasilkan antibodi yang boleh mempertahankan diri kita daripada patogen tertentu masuk ke dalam badan. Saya sokong 100%. Ya, memanglah bila kita cucuk ubat, kadang-kadang adalah beberapa persen golongan masyarakat kita boleh terkena radangan, side effect, mati, apa semua. Macam bawa kereta lah tengah jalan. Setiap hari kat Malaysia sahaja beratus orang mati akibat aksiden. Kan? Sebelum COVID pun mati sebab aksiden. Waktu COVID pun mati kerana aksiden. Setiap hari banyak orang mati sebab aksiden. Adakah itu menunjukkan, jangan bawa kereta? Kalau bawa kereta, salah satu risiko yang kita perlu terima ialah kemalangan yang mungkin membawa maut. Begitu juga
apabila kita cucuk sesuatu ke dalam badan, dia bagi setengah-setengah orang mungkin akan ada rasa alergik, tak ngam dan sebagainya yang dibesar-besarkan oleh media. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah perubatan tradisional dan komplementari mempunyai penyelesaian kepada masalah ni? Soalan yang bagus. Di Malaysia, saya bercakap di Malaysia, tidak ada. Walaupun saya sebagai pakar perubatan herba komplementari membaca kajian-kajian yang dibuat di luar negara seperti India, Thailand, China dan sebagainya tentang herba-herba tertentu yang aktif menentang virus seperti virus COVID ini, selalunya ia diguna pakai di negara itu. Sebab di Malaysia tidak ada saintis, setahu saya, yang mengkaji dan memberitahu secara terbuka. Kaji dan simpan dalam almari buat apa? Setakat akademik buat apa? Tak ada fungsi pun. Kaji, dapat result. Pokok kemucut, bagus untuk COVID. Dia kata pokok aja. Bahagian mana pokok tu yang dia buat kajian? Itu pula seorang. Dan tu, semua yang herbalis, banyak herbalis melompat. Pokok kemucut, pokok kemucut, pokok kemucut. Bukan begitu. Bahagian mana? Apakah method preparation? Jadi, apa sumbangan TCM dalam membantu menguatkan badan? Okey. Salah satu penyakit berkait dengan virus yang sering kali kita kena, yang kebanyakan orang akan kena lah dalam hidup mereka, ialah chickenpox. Satu penyakit virus tau. Setiap tahun di US beratus ribu orang mati sebab campak. Saya pernah baca lah, pun tidak ada rawatan yang efektif. Tetapi di Asia, bila kita kena campak, selalunya orang kampung akan cari daun neem dan dibaringkan orang yang kena campak tu, diberi minum air kelapa dan sebagainya. Air kelapa ni adalah saline, natural saline water. Natural saline water, air kelapa ni. Diberi makan buah-buahan, dijauhkan daripada non-vegetarian food. Kebanyakan orang pulih dengan sendirinya tanpa perlu perubatan moden. Begitu juga dengan penyakit mikrob yang sekarang kita sedang hadapi. Kita boleh menggunakan pendekatan yang selari. Herba-herba telah menunjukkan keberkesanannya di negara-negara seperti India, China, Vietnam, juga Indonesia, Thailand. Herba-herba ini kita boleh ekstrakkan dan kita minum sebagai suplemen tambahan untuk memperkasakan badan kita. Semoga kita terhindar daripada terkena COVID ini. Bukan minum herba ni bermaksud you tak perlu disuntik. You mesti kena suntik. Tetapi dengan mengamalkan herba, parti herba ekstra ni, kita ada dua bodyguard lah. Satu vaksin bodyguard, satu lagi herbal bodyguard dalam badan kita untuk mempertahankan kita daripada terkena penyakit yang menyusahkan ini. Hubungi kami untuk detail. Hubungi kami juga kalau anda ingin memesan parti herba yang telah saya cakapkan tadi. Sama-samalah kita membantu kerajaan KKM dalam usaha untuk mengurangkan jangkitan COVID yang sedang melumpuhkan ekonomi negara kita. Ikutilah amalan SOP seperti yang telah ditetapkan dan jauhkan jarak di antara setiap orang agar tidak terkena jangkitan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.